السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك انشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر به أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya pada malam ni dapat kita bertemu kembali dalam kuliah maghrib ini, dan sama-sama kita berhimpun mengerjakan ibadah-ibadah yang lain di rumah Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan segala urusan kebaikan yang kita nak lakukan dan mengakhirkan kita dengan kesudahan yang baik. Jadi kita sambung insya-Allah malam ni kitab kita Fiqh Manhaji jilid yang ketiga, iaitu dalam bab bab sumpah. Bab sumpah. Kita telah bincangkan dari sudut ta'rif sumpah itu, dari sudut bahasa dan juga istilahnya, kemudian dari sudut hukum pada pandangan syarak. Kemudian hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada syarat sumpah. Syarat sumpah. Jadi kalau kita lihat, apabila dalam kitab fiqh menyebut tentang sumpah ini dan dibicarakan, maka kita faham bahawa sumpah ini adalah perkara yang ada dalam agama. Dia disyariatkan, kita sebut dia disyariatkan. Maka bagi kita yang atau orang-orang yang terlibat dengan sumpah, dia bila disyariatkan bukan digalakkan, kita kena faham pula kan. Dia mungkin salah satu jalan keluar ataupun keperluan, dia begitu. Bukan perkara yang dituntut, terbeza kan. Jadi kita tengok dalam agama ni rupa-rupanya dia macam itu. Ada perkara dia ada syariatkan, tapi syariatkan itu mungkin satu perkara disuruh, satu lagi disyariatkan dan perkara itu ditegah, syariat juga. Kemudian yang disuruh pula ataupun yang dibenarkan itu, ada yang dituntut kita mengerjakannya, dan ada yang dia menjadi, kita kata, keperluan dalam kehidupan manusia. Misalnya kita ambil contoh dalam bab kahwin kan, adanya penceraian, talak kan. Talak ni bukan disuruh, tetapi dia merupakan jalan keluar, penyelesaian kan. Jadi maknanya bila berlaku penceraian, maka jangan kita rendahkan, kau ni cerai, tak perlu kita rendahkan. Sebab apa yang berlaku ialah dia masih lagi dalam lingkungan syariat Islam kan, dia pun tak nak gitu. Jadi maknanya perkara itu masih lagi dalam lingkungan syarak, jadi tak ada masalah lah, tak ada masalah lah kan. Maknanya berlaku kan, macam mana kan. Jadi begitulah dalam hal sumpah ni, bukan digalakkan kita bersumpah, tetapi mungkin pada ketika-ketika tertentu kita tidak ada pilihan, inilah pilihan yang ada. Misalnya dalam bab kahwin juga, dia ada satu istilah kita panggil li'an kan, li'an. Jadi nak menyelesaikan kes li'an ni, dia dengan sumpah. Tu yang orang sebut sumpah apa? Sumpah laknat tu sebenarnya situlah dia sebenarnya. Yang sumpah laknat tu sebenarnya dia dalam kes rumah tangga, kes rumah tangga kan. Jadi itu je cara dia, tak ada cara lain lah. Suami bersumpah menuduh isterinya melakukan zina. Kemudian sumpah dia 4 kali ulang benda yang sama. Sumpah kelima tu dia sumpah laknat. Sumpah laknat tu yang kelima. 4 sama je sumpah dia, iaitu dia bersumpah bahawa dia menyaksikan perbuatan zina yang dilakukan oleh isteri dia. Yang kelima baru sumpah laknat. Jadi kemudian pihak isteri pula, dia pun kena sumpah juga. Jadi maknanya walaupun kita tengok adanya syariat sumpah ni, tapi bukan dia suka-suka tak, dia keperluan. Pada ketika itu keperluan bagi suami nak mensabitkan kesalahan isteri, keperluan bagi isteri untuk melepaskan diri daripada tuduhan zina, atau lebih berat lagi ialah melepaskan diri daripada hukuman had
Kalau isteri memilih, saya tak nak sumpah. Kalau tak nak sumpah, sabit perbuatan kamu dan kamu dihukum rejam sampai mati. Sudah. Berat tak tu? Berat kan? Jadi dia pun nak tak nak dia bersumpah. Sumpah, dia sumpah laknat juga. 4 kali sumpah menafikan. Sumpah kelima laknat ke atas diri dia, bukan laknat ke atas orang. Tu kena faham. Kita laknat orang. Tu salah tu. Dia sumpah kelima tu, dia bersumpah dengan nama Allah. Dia kata kalau aku berbohong, laknat Allah ke atas aku, bukan ke atas dia. Tu kita terbalik ke tu. Cuba kita keluar sikit. Kalau dua-dua bersumpah, siapa betul? Macam mana buat? Suami bersumpah kan, ni iklan sikit lah dia gitu lah, kena iklan sikit pagi ni, amal malam. Suami bersumpah, kemudian suami bersumpah menuduh isteri, isteri bersumpah menafikan tuduhan. Mesti ada salah seorang bohong kan? Tak gitu? Kan? Itu macam mana nak buat tu? Nak buat macam mana? Saksi. Dah kalau saksi cerita lain lah. Tak ada saksi. Tak ada saksi. Sumbangan. Dah lah, itu macam mana nak buat tu? Dah dua-dua sumpah laknat dah. Dua-dua sumpah laknat. Jadi kalau berlaku begitu, memang salah seorang menipu lah. Kan? Jangan kita kata isteri menipu. Suami pun boleh menipu juga. Jadi kita tak tahu. Jawapan dia Allah Ta'ala punya keputusan. Allah Ta'ala punya keputusan. Itu serah pada Allah lah. Allah nak beri kesan ke apa ke, tu hak Allah. Kan? Tu dia. Jadi nak cerita itulah dia, hakikat sumpah ni dia bukan satu benda yang seronok, tapi kadang-kadang dia syariatkan kerana keperluan dia. Baik. Syarat sumpah. Untuk memastikan sumpah itu diambil kira, ia perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, pelakunya hendaklah sudah akil baligh. Maknanya dia seorang yang akil. Kalau orang ni orang yang tak betul akalnya, gila, ataupun orang yang belum balik, maka sumpahnya tak kira kan. Itu dia. Ini disebabkan kesalahan yang belum akil balik tidak diperkirakan. Maksud akil balik ini ialah orang yang tak sampai lagi had ditaklifkan dosa dan pahala. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya daripada Ali radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW sabdanya, rufi'al qalam an thalatha, anin naimi hatta yastayqiz, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqil. Diangkat pena, ini tidak diperkirakan dosa daripada 3 jenis manusia: yang tidur hinggalah dia bangun, kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi, yakni baligh, dan orang gila hinggalah dia sedar, ini siuman. Jadi 3 jenis manusia ni pada ketika berlakunya perkara-perkara tersebut terhadap diri dia, maka dia tak berdosa lagi. Kan? Tu dia. Orang yang tidur dia tak kira berdosa lagi sebab dia tidur, kan? Tu dia. Bila dia start kira bila dia bangun, kan? Tu dia. Jadi kalau misalnya anak kita ni musim dia tak sekolah kan, lama mana cuti, dengan bapak-bapak pun cuti sekali kan, 3 bulan lebih cuti, tak sekolah satu hal, tak semayang satu hal, subuh pun semuanya larut semua kan. Jadi selagi dia, kita kata atas nama dia tertidur, itu tak berdosa. Tapi patutnya dia boleh atur kan, boleh atur, tak boleh. Kalau sehari 2 hari itu mungkin kita kata tersilap kan, sekali-sekala dia sesat. Tapi kalau 3 bulan dia kan, 3 bulan macam itu sajalah tu kan, itu berdosa lah tu. Jadi selagi dia tidur itu tak dikira sebagai dosa. Tu dia, tak dikira sebagai dosa lah. Jadi dia kena bangun dan selesaikan tanggungjawab dia. Kalau dia bangun pukul 8 kan, anak kita tu lah, bila bangun tanya, kamu sembahyang subuh tak pagi? Tak sembahyang. Kenapa? Saya bangun pukul 8 ustaz, dia kata pukul 8 kan. Kalau bangun pukul 8 sembahyanglah subuh pukul 8. Dah kamu bangun lewat kan. Tu dia kan, bangunlah, qada lah kan, qada balik. Itulah denda dia qada balik kan. Tapi besok janganlah bangun pukul 8 lagi, azam, tidur awal. Yang paling penting sekali, telefon tu buang dulu. Sebelum tidur telefon tu campak tempat lain. Tu baru dia jadi, insya-Allah. Baik. Kemudian yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalim, ni budak-budak.
Tak dikira budak-budak buat apa pun, tak dikira sebagai berdosa, sehinggalah budak-budak tadi balik. Ni lah point tadi. Bila dah balik baru dikira sebagai berdosa, kan? Tu dia. Jadi dia adalah kaedah pendidikan terhadap anak-anak ni, kita ajar dia, kan. Kalau ikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata 7 tahun pertama ni ialah kita main dengan dia. Umur 1 hingga 7 tahun, kata Sayyidina Ali, la'ibhum sab'an, main dengan 5. Tu masa main lah, cucu ke apa main. Tapi bila dah masuk 8 hingga 14 tu, adibhum, kita bagi adab, ajar dia adab, ajar dia duduk, jalan, ajar dia benda-benda yang berkaitan dengan adab lah. Jangan tinggi suara, kan, malu, kita ajar dia adab. Kemudian bila dah masuk fasa ketiga, daripada umur 15 hingga 21 tu, maka kata Sayyidina Ali, kita sahibhum, berkawan dengan mereka. Jadi tuan-tuan, anak-anak sekolah menengah ni kena kawan dengan anak-anak, kawan dengan dia, jangan musuh dengan dia, kawan dengan dia. Tu dia. Bapak nak keluar, bapak nak lepak, okey jom, bapak pun sama, lepak sama, kan. Lepas tu dia tak buat apa dah, besok dia tak ajak dah, bapak pergi lepak sama, habislah rosak program, kan. Tu dia. Anak perempuan, mak nak pergi sana rumah kawan, nak pergi membawang, mak pun nak join, lepas tu habis. Kita berkawan dengan dia, kan. Jadi itu fasa yang ketiga. Jadi maknanya kalau budak-budak yang bawah 7 tahun tadi, dia kata belum balik lah, maka tak berdosa lah apa dia buat, kan. Tu dia. Yang ketiga, orang gila sehingga dia berakal. Lama dia gila, tak kira lah sebagai kesalahan, kan. Dia gila. Itu orang duk bawa kereta lawan arus, kan, masuk highway, langgar orang mati. Saya gila, habis, selesai dah. Mahkamah pun tak lewat apa, kan. Tu dia tengok, mahkamah pun kalah. Dia buat apa-apa, dah sudah, saya gila, kan. Selesai hukum, tak kena hukum, kan. Bolehlah kau tipu manusia, kan. Hukum di dunia bolehlah, di akhirat jawablah kamu, kan. Tu dia, kan. Baik, itu syarat yang pertama, pelakunya sudah akil balik. Yang kedua, bukan sumpah yang lara. Sumpah lara ni sia-sia, kan. Allah sebutkan kalimah lara ni, Allah sebut suratul Mu'minun dan ayat yang lain, wa minat walladzina hum 'anil lagwi. Lagwi itu mana lara, sia-sia, kan. Sembah tak faedah, duduk sembah, kan. Lara tu sembah bola, ada faedah sembah bola? Tak ada, kan. Sembah lumba motor, ada faedah? Tak ada, kan. Jadi macam itulah. Macam benda macam itulah. Itu lara tu. Jadi sumpah ni pun ada kategori sumpah lara. Macam mana dia kata? Contohnya, kata-kata ya, benar demi Allah, atau tidak demi Allah, dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan manusia melafazkannya yang tidak disertai dengan niat sumpah. Ini telah menjadi kebiasaan dalam pertuturan. Ini orang yang biasalah, kan. Memang kalau kita tengok yang biasa ni lah orang Arab lah, kan. Orang Arab biasanya peniaga dia, dan sikit-sikit wallahi, kan. Kita pergi sana dengar wallahi, kecut kita, dia bersumpah tu betul ke rumah dia elok, kata kita, kan. Betul ni, kopiah dia ni memang Arab punya, kan. Belilah satu bandar, balik-balik tengok made in China, kata kan. Cina, buatan Cina, orang padam muka pasal wallahi tadi lah tu, kan. Wallahi, jadi dia dah biasa dah. Jadi namanya sumpah lara, kan. Jadi kita alhamdulillah orang Melayu tak jadi budaya. Mungkin ada seorang dua tu dia terikut je lah, kan. Tapi tak ada, sumpah lara, dia dah biasa, kan. Jual biasa, peniaga, kan. Tu dia. Dalil daripada Al-Quran dan hadis bagi perkara ini telah disebutkan sewaktu perbahasan ta'rif yamin dari sudut istilah. Jadi mana dah sebut tentang dalilnya, dalil ni dah sebut. Tu dia. Yang ketiga, syarat yang ketiga, sumpahnya disertakan dengan salah satu perkara berikut. Mana lafaz bila dia bersumpah ada salah satu, dia kata, daripada perkara berikut. Yang pertama, zat Allah Azza wa Jalla. Lafaz tu mesti ada lafaz tentang berkaitan dengan zat Allah. Seperti kata-kata aku bersumpah dengan zat Allah Ta'ala, ataupun aku bersumpah dengan Allah Ta'ala. Tu dia. Mana dia sebut bersumpah dengan zat Allah ataupun dengan Allah Ta'ala semata tersebut. Jadi itu satu. Mana-manalah, kalau mungkin dia jarang guna kaedah ni, mungkin yang kedua.
salah satu nama Allah Ta'ala yang khusus baginya, kan? Daripada 99 tu dia ambil satu, tu dia, dan disebut, kan, seperti kata-kata aku bersumpah dengan Tuhan sekalian alam. Itu pun yang dikaitkan dengan Allah Rabbil Alamin, ataupun Tuhan yang memiliki hari akhirat. Aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki hari akhirat. Kita baca suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin, itu dia sumpah. Ataupun Tuhan yang Maha Pemurah. Ini maknanya salah satu nama Allah SWT, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia bersumpah dengan tu, kan? Memang kalau orang nak jual ubat ni memang sumpah sajalah. Nakkan orang percaya, kan? Beri sumpah. Kita itulah dia sebenarnya, nakkan keyakinan tu, kan? Nakkan keyakinan, kan? Jadi mungkin digunakan lafaz-lafaz ini, kan? Kadang-kadang dia merupakan satu kebaikan, dan kadang-kadang bagi orang yang ambil kesempatan dia jadi tak elok lah, kan? Jadi tak elok. Tu dia, kan? Yang ketiga, disertai apa dia? Salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kata dia, aku bersumpah dengan kemuliaan Allah. Itu sifat Allah, atau dengan ilmunya, atau dengan kehendaknya, ataupun dengan kekuasaannya. Maknanya dalam lafaz sumpah dia itu dikaitkan dengan salah satu daripada sifat Allah SWT. Mana-mana daripada tiga ni, zat Allah, nama Allah, sifat Allah, maka sumpah tersebut dikira sebagai, kita kata, diterima lah. Diterima. Itu dia, kan? Bahkan ada juga ulama menyebut, kalau dia kata aku bersumpah dengan Tuhan, dia sebut nama haiwan, apa, Tuhan haiwan, bukan haiwan, dengan Tuhan haiwan tu pun dikira juga, sebab Tuhan haiwan tu Allah Ta'ala lah. Tuhan pokok Allah Ta'ala juga. Tu dia, kan? Jadi diterima juga sumpah begitu, dikira sebagai sumpah, kan? Tu dia, kan? Jadi mungkin berlainan orang, berlainan kebiasaan, maka dengan sebab itulah kita kata sandarannya pun berbeza-beza, cara dia menyebutnya pun berbeza-beza, kan? Mungkin juga berlainan latar belakang pendidikan, cara dia sebut lain. Tu dia. Atau mungkin dia tahu tapi dia nak kelentong tu dia guna macam-macam, kan? Tengok cerita Piramli, sumpah dia kata apa dia? Saya lupa dah. Dia dah sebut sumpah apalah, dia sebut tu yang belakang tu. Yang belakang tu memang tengok itu kelentong tu. Tu, kan? Jadi contoh, itu contoh je. Maknanya dia orang nak ambil kesempatan, dia sebut perkataan sumpah, tapi yang belakang tu dia kata benda-benda yang bukan menunjukkan kebenaran perkataan dia itu. Tu kan? Baik. Jadi tiga perkara ni mesti ada disertakan dalam sumpah. Dalil semua perkara ini terdapat dalam hadis sahih. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sedang berjalan di dalam satu rombongan sambil dia bersumpah dengan nama bapanya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ala inna Allah yanhaakum an takhlifu bi abaikum wa man kana khalifan falyahlif billahi awil yasmut. Ingatlah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melarang kamu daripada bersumpah dengan nama bapa-bapa, ataupun maksud di sini nenek moyang kamu. Barang siapa yang mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, ataupun hendaklah dia diam. Jadi di sini kita faham bahawa tak boleh sumpah dengan nama yang lain daripada itu. Tak boleh, kan? Jadi kalau nak buat main-main pun bukanlah benda yang macam ini, kan? Bukan benda macam ini. Islam ni bukan ajak kita main-main. Dalam dunia hari ini orang banyak mengikut orang barat, apa istilah dia, prank, ya? Prank. Ni itulah, nak ikut sangat orang prank, kita pun nak prank juga. Habis, kan? Tak, memang bukan budaya Islam, bukan budaya Islam nak main-main macam tu. Sampai kau tengok dia rakam suami isteri pun, rakam, kan? Prank yang suami nak kahwin satu lagi, ya Allah, kan? Yang kadang-kadang sampai melibatkan hukum dia, itulah kerana jahil, kan? Jahil. Itu dia. Dia bukan benda nak main lah, bukan benda nak main, kan? Itu dia. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi di sini dia kata bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab bersumpah dengan nama tok nenek dia. Maka Nabi SAW melarang, jangan sumpah dengan sumpah macam itu.
Kalau kamu nak bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Ataupun kalau tak, kamu diam lah, terus bersumpah. Tu je. Itu je cara kita. Jadi bagi kita orang Islam, kita tak ada pilihan. Kamu nak bersumpah ke tak? Okey, saya nak bersumpah. Kalau nak bersumpah dengan nama Allah, kan, dengan nama Allah. Itu dia, kan. Kita junjung Quran. Sumpah kena junjung Quran. Pegang Quran. Saya pun tak tahu, dia pergi mahkamah, mungkin tuan-tuan ada pengalaman pegang Quran cakap. Ya. Saya tengok cerita Piramli je, tapi betul yang tak tahu. Kena pegang Quran. Pegang. Bukan junjung, pegang. Pegang. Jadi ada ke dalam syarat tadi? 3 tadi. Mestilah pegang Quran begitu. Kan? Tak ada kan? Jadi tak ada lah. Sebenarnya inilah yang menjadi isu ketika majlis tahkim di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan, inilah isu dia. Kan, digunakan Al-Quran itu sebagai satu helah, dijunjung Al-Quran kan. Junjung Al-Quran. Jadi itulah tipu daya sebenarnya kan. Tapi bukan nak bangkitkan isu itu sebenarnya dari cerita lain. Kita nak cerita ada orang yang mempergunakan Al-Quran itu sebagai helah kan. Jadi bukan isunya kita nak kata siapa salah, bukan, itu cerita lain. Masa tu pun zaman sahabat pun gunakan Quran untuk perdaya orang kan. Kita pun macam tu. Wallahi tu aku pegang Quran ni, aku pegang Quran ni. Siapa suruh pegang Quran? Ada wuduk tak pegang Quran? Kata kan. Tak ada siapa suruh pun, tak ada kena-mengena pegang Quran kan. Jadi tak betul rupanya, tak betul. Ni dalam masjid ni, dalam masjid. Iyalah. Memang dalam masjid pun. Orang bohong dalam masjid. Sayyidina Umar Khattab kena tikam dalam masjid. Kan? Ni Quran ni. Sayyidina Osman pun kena bunuh ketika baca Quran. Apa nak pelik ni? Tak ada kena-mengena kan? Tak ada kena-mengena dalam masjid ke, dalam pegang Quran ke, apa lagi? Aku pakai telekung ni, pakai telekung. Memanglah. Memang pakai telekung kan? Tu tak ada kena-mengena. Baik. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, kanat yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibal qulub. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah dengan sabdanya yang bermaksud tidak, demi Tuhan yang membolak-balikkan hatinya. Itu dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kerja Allah, iaitu Allah tu membolak-balikkan hati. Jadi ini pun dianggap sebagai sumpah. Sumpah maknanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kan? Jadi maknanya nak sebut bahawa sumpah-sumpah sebegini juga dibenarkan. Dia termasuk dalam salah satu bertiga tadi lah. Boleh kita kata sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala, Allah yang membolak-balikkan hati kita kan. Qalbun maknanya dia tukar, terbalik kan. Qalaba dia paling kan. Itulah, daripada situlah dia ambil perkataan qalbun, hati kan, hati kita. Itu dia. Baik. Telah sabit banyak hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan periwayat selainnya bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sumpahnya, walladhi nafsi biyadihi. Ini lafaz yang selalu digunakan, demi Tuhan yang menguasai jiwaku. Atau walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam Imam Bukhari. Mana kita akan jumpa banyak hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut gitu. Kan? Kita pun boleh guna perkataan ni. Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah. Tengok, tak sebut tu Allah tu, tapi inilah hebatnya kalimah Arab ni kan. Dia ada dhamir mustatir, maknanya tak nampak. Dia ada ganti diri ada, tapi dia tak nampak dalam ayat tu. Cuma orang faham dia. Kan? Tu dia. Kan? Orang faham, orang yang belajar dia faham lah bahawa bila sebut wallazi, allazi ni kalau kita terjemah dia yang kan, allazina hum fi salatihim sahun, iaitu orang-orang yang tu kan. Tapi dalam konteks ini wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya. Memang pun jiwa kita dalam genggaman Allah SWT kan.
istilah dan genggaman tu maksudnya Allah punya, Allah beri pinjam, Allah boleh ambil balik bila-bila Allah nak ambil, tak siapa boleh halang, tak ada siapa boleh halang. Tu dia. Berapa dah US yang kena dah cecah 3 juta kan, ya, rasa 3 juta dah yang kena COVID ni kan. Yang mati saja dah ratus ribu dah. Sekarang ni dia Johan lah, dia Johan kan. Tu dia. Siapa boleh halang? Tak siapa boleh halang kan, sebab dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun begitu, jangan sombong. Kita boleh hidup pagi ni pun dengan kehendak Allah. Allah beri pinjam lagi kan. Dalam Quran pun ada cerita malam bila kita tidur tu Allah ambil balik nyawa kita. Kemudian kalau kita ni takdirkan hidup lagi, Allah bagi pinjam lagi lah, pinjam lagi. Kita sedar, sedar, belum masuk subuh lagi, tidur lagi. Tu yang kacau tu kan, tidur lagi tu lebuh sampai pukul 8 tu kan. Tu dia. Baik, kalaulah seseorang itu bersumpah dengan perkara selain yang disebutkan di atas, maka sumpahnya tidak diambil kira atas 2 sebab. Jadi maknanya kalau orang tu bersumpah selain daripada 3 tadi kan, ataupun sini sebut 2 di atas, mana tadi? Jadi tengok apa yang kata 2 tu, 3 sebenarnya bukan 2. Tu dia. Okey, dia kata tak diterima. Sebabnya apa? Yang pertama, kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ini, iaitu Nabi sebut, man kana khalifan falyahlif billahi awil yasmut. Barang siapa yang mau bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah ataupun hendaklah dia diam. Tu dia. Jadi berdasarkan hadis, siapa yang bersumpah dengan lain daripada itu kan, demi rumah kata, atau demi masjid, masjid bukan Allah kan, masjid tak ada kena-mengena dengan Allah. Maksud saya tak disandarkan kepada nama zat Allah ataupun sifat Allah kan, dia bangunannya kan. Tu dia. Apa-apa yang lain demi gunung ke apa ke, maka dia kata tak terima. Nabi kata bersumpah dengan nama Allah ataupun kamu diamlah bersumpah. Diam terus bersumpah. Tu dia. Yang kedua dia kata, kenapa tak diterima? Tiada kesempurnaan keagungan pada perkara selain yang telah disebutkan. Maknanya yang lain ni tak sempurna dan dia tidak dimuliakan. Tu dia. Seorang mukmin dilarang secara mutlak mengagungkan zat selain Allah Taala. Ini kena ingat. Maknanya yang lain daripada Allah kita tidak agungkan, kita hanya agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok filem Hindustan, kadang-kadang dia selalu sebut ibu kan. Jaga tu. Kita memang sayang ibu kita, tapi ibu kita bukan Tuhan kan. Jadi tak boleh kita jadikan lafaz dengan demi ibuku. Tak ada, tak boleh. Kalau filem-filem Melayu pun ada dulu kan, filem-filem Melayu demi-demi sebut yang lain daripada Allah. Tak boleh. Kita hanya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tu sayang, tak salah nak sayang, tapi tak sampai kita nak agungkan dia sama taraf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Baik. Kemudian sumpah ini dia ada 2 jenis. Dia kata sumpah sarih, itu jelas, dan kinayah ataupun sindiran. Ni dia jenis macam meminang ni kan, meminang dan talak. Dia ada sarih, lafaz sarih, dan lafaz kinayah. Sarih ni maknanya lafaz yang jelas lah. Bila seseorang itu melafazkan sumpah tersebut, orang faham. Itu sarih lah. Dan satu lagi kinayah, dia menggunakan sindiran. Baik. Sumpah terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu secara jelas dan sindiran. Yang pertama, secara jelas ataupun sarih. Sumpah secara jelas ialah setiap sumpah yang menggunakan salah satu nama Allah Ta'ala yang khusus baginya, seperti kata-kata aku bersumpah dengan nama Allah ataupun aku bersumpah dengan nama Tuhan sekalian alam. Jelas tu, lafaz tu jelas. Dia merujuk kepada nama zat Allah ataupun sifat Allah Ta'ala. Itu dia kan, jelas tu. Yang kedua, secara sindiran. Macam mana? Iaitu sumpah secara sindiran ialah
bersumpah dengan sesuatu yang hanya akan dirujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika disebutkan secara mutlak, seperti kata-kata aku bersumpah dengan yang memberikan rezeki, ataupun aku bersumpah dengan yang menciptakan, ataupun dengan yang menjaga, ini Tuhan. Itu dia. Maknanya lafaz yang memberi rezeki, lafaz itu merujuk kepada Allah, kan? Memang Ar-Razzaq salah satu nama Allah Ta'ala, tapi lafaz ini dikira sebagai lafaz kinayah, tak jelas. Sebab yang orang kena fikir selapis lagi. Bila sebut yang memberi rezeki, oh Allah Ta'ala lah tu. Ataupun orang terpaksa fikir, kata kalau yang menciptakan, oh Allah Ta'ala, kita tidak cipta, yang menciptakan Allah Ta'ala. Ataupun yang menjaga, maka yang menjaga itu ialah merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Maknanya orang bila dengar lafaz tu, dia tak direct dia faham, dia kena fikir kejap, dia kena faham, oh mana lafaz ini diterima, lafaz diterima, sebab maksud daripada itu ialah maknanya dia adalah kembali kepada Allah. Jadi di sini kita akan tengok orang yang bersumpah tu, sama ada dia menggunakan lafaz sarih, jelas, disebut nama Allah, atau digunakan lafaz kinayah, kan? Jadi kedua-duanya diterima, tetapi bagi lafaz kinayah dia ada sikit syarat dia. Kalau syarat ni tak ada, maka tak valid ataupun tak diterima sumpah dia. Tu dia. Baik. Adapun bersumpah dengan menggunakan perkataan kebiasaannya digunakan untuk menggambarkan zat Allah Ta'ala, dan dalam masa yang sama ia juga digunakan untuk yang selain daripadanya, seperti kata-kata aku bersumpah dengan yang wujud, ataupun yang mengetahui, ataupun yang hidup. Itu dia. Maknanya itu pun dikategorikan sebagai lafaz sindiran. Maksudnya dia ada dua maksud. Makhluk pun ada, Allah pun ada. Memang tak samalah apa yang Allah Ta'ala atau Khalik lakukan, tak sama dengan makhluk, tapi sebutannya sama, kan? Sama. Itu dia, kan? Tapi kategori sebutan macam ini, misalnya dia bagi contoh sini, kata aku bersumpah dengan yang wujud, kan? Allah Ta'ala memang wujud, manusia wujud tak? Wujud juga, makhluk wujud juga, kan? Maknanya lafaz itu dia ada dua makna, dia ada dua, dia macam serampang dua mata. Maka kategori lafaz macam ini adalah kategori lafaz sindiran, nama dia. Lafaz sindiran boleh pakai tak? Boleh, tapi nanti tengok. Itu dia. Baik. Ataupun dia bersumpah dengan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla, seperti dengan kekuasaan Allah Ta'ala, ataupun dengan ilmunya, ataupun dengan kalamnya, kata-katanya. Jadi maknanya lafaz-lafaz yang sebegini yang tak direct menyebut wallahi, watallahi, itu jelas. Tapi kalau yang lain-lain tu yang merujuk kepada sifat Allah SWT, maka lafaz ini juga dikategorikan sebagai lafaz kinayah, sindiran, ataupun sama-sama lah. Itu dia, nak kena faham betul-betul, kan? Orang yang mengucapkan itu yang penting tu. Yang mengucapkan tu dia kena faham. Kadang-kadang dia merepek, dia tak tahu apa pun, dia sebut je, kan? Jadi kita tengok macam mana situasi orang yang bersumpah itu. Baik. Hukum kedua-dua jenis sumpah ini. Yang pertama, hukum sumpah secara jelas. Macam mana hukum dia? Sumpah secara jelas akan diambil kira secara automatik apabila ia dilafazkan dan tidak diterima kata-kata dalih pelakunya. Seperti dia kata apa? Saya tidak bermaksud untuk bersumpah, kerana lafaz-lafaz ini tidak digunakan kecuali hanya untuk sumpah sahaja. Bila seseorang itu bersumpah dan disebut jelas, misalnya wallahi, watallahi, maka itu memang lafaz jelas sumpah dah tu. Confirm sumpah, semua orang tahu. Dan apa saja, apa butiran sumpah yang disebut tu, maka dikira sah. Istilah ni valid lah, diperakui, kan? Kalau orang yang melafazkan sumpah tu dia kata, aku tak maksud macam tu, tak kira, kamu dah sebut wallahi itu sumpah dah tu.
Kan sumpah dah tu. Tu dia. Tapi kena ingat, yang keluar daripada perbincangan ni ialah sumpah lara tadi. Kan, sumpah lara tadi. Dia jual buah kurma, dia kata sedap, kita balik tengok ada ulat, kita pergi balik, kamu dah bersumpah tadi wallahi kan, kamu kena kifarah kan. Sudah, itu lara, tak kira kan. Tu dia, tak kira. Baik, kalau dia menyatakan saya bermaksud lafaz Allah di sini ialah bukan zat Allah Ta'ala, Allah SWT, dalih ini tidak boleh diterima kerana kehendak supaya sumpah tersebut diambil kira pasti wujud. Jadi maknanya kalau dia menolak atau berdalih yang sumpah dia itu diperakui, maka tak diterima. Tak diterima. Sebab dia dah sebut dah kalimah wallahi, dia jelas sangat. Itu namanya lafaz sarih. Lafaz sarih ni kita dengar pun faham kan, faham. Tu dia. Dia banyak perbincangan yang menyebut tentang sarih satu, satu lagi kinayah. Tu dia, kita sebut khusus dalam bab perkahwinan kan. Kalau dalam kita kata baca Al-Quran, dia ada juga satu yang dia tak diguna ungkapan lain, dia tersebut sarih, dipanggil satu jali, satu khafi. Kita belajar bab syirik pun dia ada jali, satu khafi. Jali maknanya terang, khafi maksudnya tersembunyi. Dia macam tu. Yang ini satu sarih jelas, satu lagi kinayah. Kinayah ni kita kata dalam bentuk sindiran, sama-sama lah, sama-sama. Dia maksudnya hampir sama kan, hampir sama kan. Nabi sebut dalam bab akidah, Nabi kata, aku tidak takut kamu ini tentang syirik yang jelas ni, tetapi yang aku takut ialah berlaku di kalangan kamu syirik yang tersembunyi. Kan, maknanya yang bahaya di kalangan kita ni bukan syiriknya jelas. Memang kita tak pergi ke tempat-tempat syirik itu, kita pergi sembah, kita gini, tak ada. Tapi yang takutnya syirik yang tersembunyi ni. Apa dia? Antaranya 3 penyakit, 3 serangkai tu. Apa dia? Riya, ujub, sum'ah. Tu kan, mana tahu kan, nampak macam kita pakai cantik gini, bukan main. Atau mungkin macam-macam lah, macam-macam. Tak semestinya pakaian. Kita ni kadang-kadang tengok orang bagi contoh ni pun, dia bagi contoh tentang ibadah, padahal ibadah ni susah nak buat. Contoh pula tentang ibadah, langsung orang tak nak buat. Saya dengar di radio tu dia cerita bab sedekah, bab baca Quran. Saya baca Quran, saya khatam, atau satu hari saya baca sekian banyak kan. Dia buat contohnya tu. Jadi pergi cerita ke orang, kau dah khatam dah? Aku dah khatam dah. Jadi contoh dia tu tentang baca Quran. Jadi orang yang baca Quran yang khatam tadi, konon-kononnya riak. Dia takut riak. Buatlah contoh lain. Baca Quran dah susah, kau buat macam tu lagi, orang takut nak baca kan. Buatlah contoh main bola ke, okey juga. Menyanyi ke kan, dia tak sebut penyanyi itu riak. Ada tak penyanyi tak riak? Memang riak lah main bola kan, nak tunjuk orang tengok. Cuba dia main seorang-seorang, mau main seorang? Tak nak kan, tak nak. Panggil lah pemain dunia mana pergi duduk seorang, kau seorang di stadium pergi main bola, tak kira lah siapa-siapa kan. Tak nak dia main, nak orang tengok. Tak riak ke tu. Dia tak contohkan bola, dia cerita contohnya mengaji. Lah aku ni carilah contoh lain. Kita nak baca Quran pun lihat, tuan-tuan ada baca satu hari 20 muka surat? Tak lah kan, tak mampu nak buat. Tiba-tiba contoh yang buatnya itu. Kata demo ni contoh lain lah kan. Kata sembahyang sunat kan, buat contoh sembahyang sunat. Katanya atas alasan kalau kita buat ini boleh jadi riak kan. Memang betul, kita tak nafikan, tapi contoh kamu itu memandulkan keinginan orang untuk beribadat. Itu kesan kena fikir, bercakap juga. Contohlah yang tak elok-elok, contoh yang elok-elok pula dah kan. Tu contoh pergi masjid, tu nampak jalan tu riak tu. Orang nak pergi masjid dah susah kan, tiba-tiba contoh lagi, aku ni aku tak nak pergi, pasal apa? Riak. Ada tak berdosa kau cakap macam tu? Kesan tu kau tak fikir kan. Marah juga lah sikit. Baik, balik di sini. Jadi maknanya lafaz itu, lafaz ni dia lafaz yang maknanya jelas. Dia tak boleh nak menafikan dah. Tak boleh menafikan. Jadi maknanya kalaulah dia melanggar sumpah dia tu, maka dia dikenakan kafarah. Itu kesan dia tu kan. Saya tak maksud. Tak boleh. Kamu telah bersumpah, kamu tidak laksanakan sumpah kamu, maka kamu kena hukum.
atau kamu kena denda kafarah. Tu dia. Jadi tak boleh nak auta lagi, tak boleh. Siapa suruh gatal kamu sumpah? Kan. Siapa suruh gatal kamu sumpah? Kan. Tu dia. Ada satu cerita saya baca, baru baca. Tapi ini cerita orang muda-muda lah kan. Dia kenal melalui online. Jadi yang lelaki-lelaki tu suruh perempuan dia bersumpah. Yang perempuan tu kena bersumpah juga dia. Kita bodoh betul lah kau. Kan. Sumpah nak jadi baik. Padahal lelaki tu bukan baik pun kan. Tapi nak cerita tengok. Orang menggunakan benda-benda ni untuk kita kata kepentingan dia, nafsu dia kan. Itu dia. Kan. Jadi biarlah kita gunakan dia pada waktu yang sesuai, pada benda-benda yang selayaknya lah. Bukan atas dasar nafsu kita. Kan, bukan atas dasar nafsu kita. Itu dia. Kan. Orang Melayu kata tobat lada ya. Tobat aku tak makan dah. Besok makan lagi kata gitu kan. Itu dia. Itu nasib perkataan tu tobat. Kalau sebut wallahi, sudah engkau kena kafarah. Kan? Dia kena kafarah sebab kamu bersumpah. Kan? Tapi nasib perkataan kita tobat ni kan. Tobat aku tak makan dah kata gitu kan. Pedah ya amat kata gitu. Tu dia. Kan? Besok makan lagi. Siaplah. Tobat tak ada apa-apalah. Baik, kalau lafaz ini terlepas daripada lidahnya tanpa berniat untuk bersumpah, maka ia dianggap laghau, iaitu sia-sia, iaitu tidak diperkirakan sebagaimana yang telah diperjelaskan sebelum ini. Maknanya di sini dalam lafaz sarih ni masih ada lagi punya pertimbangan dia. Maknanya kalau orang tu memang dia dah biasa sebut kan tadi wallahi, dia sebut sikit wallahi kan. Jadi dia kata kalau keluar juga kot lidah ni, maka dia ni dianggap sebagai sumpah laghau. Sia-sialah perbuatan dia kan. Jadi dia ni, maknanya kalau orang macam ini dari sudut hukum dia tak ada kena hukum apa-apalah. Cuma kesan terhadap keyakinan orang terhadap diri dia. Ini tak boleh percaya ni kaki sumpah. Memang nak sumpah. Sikit lagi kau tengok dah dia sumpah tu. Tu dia. Kan? Jadi orang takkan percaya kepada dia lah. Itu je kesan. Dari segi hukum kalau dah biasa bersumpah, maka tidak memberi kesan sebab dikira sebagai laghau. Tu dia. Laghau. Tu dia. Jadi di sinilah ada sikit kita kata pengecualian bagi orang-orang yang biasa bersumpah. Kita bagi contoh tadi orang Arab lah yang meniaga ni kan. Wallahi. Tu dia. Kan? Baik, sikit kita keluar. Bagi orang Islam kan, mungkin ada di antara kawan-kawan kita yang tak tahulah, mungkin tersilap lah kot dia bersumpah kan. Tapi sumpah dia itu di luar kemampuan dia. Sumpah kan. Dengar mungkin malam tu mengaji cerita bab sedekah, belanja makan. Lepas habis mengaji kamu, wallahi besok aku nak belanja ni. Semua orang dalam surau masjid ni. Padahal dia pom tak ada kan. Macam mana nak buat? Maka Nabi SAW ajar kita supaya kita bantu menyempurnakan hajat dia. Jadi tuan-tuan adalah seorang tadi gatal benar sumpah nak macam mana kan. Kita pakat ni lah, kita 2-3 orang kita kongsi duit, kita beli makanan dan kita niatkan untuk selesaikan sumpah dia. Baik sungguh Islam ni kan. Tapi jangan sumpah nanti susah orang lain, pening orang lain. Hari-hari bersumpah tak ada kerja, kau dah tanggung kau kata gitu kan. Tapi Islam ajar kita supaya kita bantu selesaikan hajat dia tu kan. Atau dia mungkin sekali tu tersilap kan, kadang-kadang tak fikir. Tu dia tak mampu, dia tak boleh buat, tapi dia bersumpah juga. Maka Islam ajar kita bantu selesaikan. Tu dia. Cantik sungguh Islam ni kan. Yang kedua tadi ialah hukum sumpah secara jelas ataupun lafaz sarih. Yang ini secara sindiran ataupun lafaz kinayah. Hukum sumpah secara sindiran ini pula tidak diambil kira, melainkan kiranya wujud niat dan kehendak untuk menjadikannya sebagai sumpah. Maknanya orang yang bersumpah tu mesti dia berniat. Kalau dia tak niat tak jadi. Itu dia. Jadi niat ni orang lain tahu tak? Tak. Dia dengan Allah Ta'ala sahaja. Jadi kalau kita kata kamu dah bersumpah ni, berdosa tak sempurna kan, aku tak ada niat, itu dia sendirilah dengan Allah Ta'ala. Kita jangan campur lagi.
Kan? Kalau lafaz yang digunakan itu lafaz kinayah, lafaz sindiran. Kan? Lafaz sindiran. Tu dia. Tapi kalau lafaz sarih dah jelas kan. Tu dia. Dia sama macam kes cerai pun satu, kalau gunakan lafaz kinayah dia mesti berserta dengan niat. Di sini yang kacau juga ni. Biasanya kalau bila lafaz tu yang ada dua orang tu ialah suami dengan isteri je. Kan? Yang tahu ada niat tak ada niat suami. Kan? Jadi isteri ni pun dalam dilema juga. Jadi elok tanya balik, abang, yang abang lafazkan ni apakah maksudnya abang menceraikan saya? Tanya. Sebab dia perlu tahu status dia kan. Sebab di situ nak tahu berlakunya hukum. Kan, berlakunya apa tindakan seterusnya. Dia kena macam itu. Jadi kena jelas tanya balik. Yalah, kalau yalah. Kan? Yalah tu. Kalau dia kata ya tu makna lafaz sindiran cerai tadi ialah dengan niat. Tu dia. Ambil segala beg alat makeup lempar lah tu. Kau pergi balik rumah bapak kau. Ni contoh je, bukan suruh buat. Contoh je. Kan? Jadi lafaz itu kinayah. Kan? Jadi isteri tadi perlu tanya balik. Adakah maksudnya cerai? Kalau cerai, dia dah berlaku hukum sama ada talak 1 atau 2 dan sebagainya. Kan? Jadi kena tanya balik. Kan? Jadi suami jangan jadi bodoh gitu. Maknanya sewenang-wenangnya maknanya menceraikan atau melahirkan kemarahan begitu kan. Tu dia. Jangan, kena cerdik. Suami ni kena cerdik. Sebab itu suami kena rajin datang masjid, boleh jadi cerdik. Dia tak rajin datang masjid, dia tak cerdik. Tu dia. Baik. Oleh itu diterima dakwaan orang yang mengucapkannya, saya tidak bermaksud untuk bersumpah. Kalau disebut dalam bentuk lafaz kinayah, lalu bila orang kata, kau dah bersumpah tu, jaga-jaga sikit. Dah, aku tak niat pun. Jadi kita terima. Kita ambil yang zahir je. Yang dalam hati dia bohong, itu dia dengan Allah Ta'ala. Jangan kita peduli. Itu dia dengan Allah. Alaikum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ambil yang zahir, yang lain tu biar dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Azan ke berhenti tu macam mana? Tak, biar hak sini, biar peraturan baru ni macam mana? Berhenti tu kan? Kita ambil sikit lagi lah pada gitu. Okey. Sikit lagi kan, pasal nak suruh berhenti tu. Kalau dia berkata, aku bersumpah dengan nama yang mencipta ataupun yang memberi rezeki ataupun yang menjaga, yakni Tuhan, ini lafaz kinayah semua ni, maka dia ambil kira sumpahnya, kecuali jika dia bermaksud dengan lafaz-lafaz ini, zat yang selain daripada Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang lafaz tu lafaz kinayah, tapi maksud dia bukan merujuk kepada Allah, terutamanya yang ada dua makna je kan. Yang ada dua makna, satu Allah, satu makhluk, sama je kan. Aku bersumpah dengan yang maha hidup tadi, wujud, yang wujud, kata-kata. Jadi Allah memang wujud, makhluk pun wujud juga kan. Jadi lafaz tu ada serampang dua mata, sedangkan dia tidak niatkan kepada Allah, yang dia niatkan makhluk. Itu dia. Maka dikira sebagai dia tidak berniat. Lafaz sumpah tu tak berlaku lah, tak valid. Itu dia. Maka ia hendaklah dirujukkan kepada makna yang dimaksudkan olehnya, dan kata-katanya waktu itu tidak dianggap sebagai sumpah, kerana kadang-kadang kata-kata sebegini digunakan untuk yang selain Allah secara muqayyad. Jadi mana kadang-kadang perkataan begitu bukan dia rujuk kepada Allah kan. Dia kaitkan, muqayyad mesti dikaitkan. Kebetulan tadi dah ada serampang dua mata, tapi sebenarnya bukan dia yang dimaksudkan itu Allah. Tapi kalau memang dia niat dia maksudkan itu Allah Ta'ala, maka baru lafaz sindiran tadi dikira sebagai sumpah yang diperakui. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shakiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin
وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم إلا الله.